Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan dan keafiatan untuk dapat bersama-sama kita menyambung pembelajaran tadabbur surah Al-Waqi'ah. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung semula untuk suratul Waqi'ah pada sambungan ayat yang ke-74. Jadi saya akan bacakan surah Al-Waqi'ah ayat 74 sehinggalah kepada ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhumnya daripada ayat 74 sehingga ayat 84. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya, oleh yang demikian wahai manusia, wahai orang-orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Ayat 75, maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya, bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih sucinya. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Patutkah kamu, wahai orang-orang yang kufur ingkar, bersikap sambil lewa terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? Ayat 82, dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya sebagai ganti bahagian dan nasib kamu untuk menerima dan bersyukur akan ajarannya. Baik, jadi daripada ayat 74 sehingga ayat 84, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan sumpah Allah Ta'ala terhadap kesucian dan kemuliaan Al-Quran dan sikap orang-orang yang ingkar kepada peringatan Al-Quran. Baik, kita kembali semula pada ayat 74. Pada ayat 74, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh manusia untuk mensucikan Allah. Sebab kita lihat kat sini ada perkataan fasabbih.
yang memberi maksud tasbih. Baik. Yang pertama, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia agar mereka bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bentuk kesyirikan. Sebab tu kalau kita lihat yang pertama, apa makna tasbih? Apakah yang difahami daripada maksud tasbih? Bila kita sebut tentang tasbih, apa yang kita fahami daripada maksud tasbih itu sendiri? Ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi uh, bahasanya, tasbih ini maknanya adalah tanzih. Ya, tasbih ini maknanya adalah tanzih. Tanzih itu maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bentuk kekurangan dan daripada segala bentuk penyekutuan. Itu makna tasbih. Sebab itu bila Allah perintahkan pada ayat 74 ini, fasabbih, bertasbihlah kamu wahai Muhammad kepada Allah. Ia memberi kepada 3 maksud. 3 tuntutan. Maknanya pada ayat 74 ini Allah menuntut kepada kita supaya melakukan 3 perkara dalam mensucikan Allah, mengesakan Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang disebut sebagai tanzih. Tanzih. Yang pertama, kembali kepada makna tasbih itu, kata Ibn Ashur, maknanya tanzih. Tanzih ni adalah mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Segala sifat kekurangan. Baik, kalau kita kembali balik kepada ayat yang kita dah bacakan sebelum ini, ayat 58 sampai ayat 73, kalau kita ingat balik, Allah telah terangkan kepada kita beberapa nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Yang mana nikmat-nikmat itu adalah nikmat keperluan, di mana tidak ada selain Allah Ta'ala yang boleh memberikan nikmat itu kepada manusia kecuali Allah. Ingat, kita dah bincang sebelum ni, nikmat penciptaan, kemudian Allah berikan nikmat tanaman, Allah berikan nikmat daripada air, Allah berikan nikmat daripada api sebagai manfaat dan keperluan manusia. Di hujung ayat 74, Allah suruh kita mensucikan Allah daripada sebarang sifat kelemahan dan kekurangan yang Allah tidak mampu dan berkeupayaan menciptakan manusia atau menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat setelah Allah bagi tahu dia berkuasa cipta manusia, dia berkuasa ciptakan, tumbuhkan pokok daripada tanah yang tandus, dia berkuasa keluarkan api daripada pokok, dia berkuasa mengeluarkan air dan menurunkan air. Setelah Allah bagi tahu kepada manusia semua kehebatan-kehebatannya, maka Allah Ta'ala kata, sucikanlah dirinya daripada mereka yang mendakwa Allah tak berkuasa, Allah tidak mampu, Allah lemah untuk mengembalikan manusia semula pada hari kiamat. Itu yang pertama. Maknanya pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertama sekali memberi pengajaran kepada kita. Allah menuntut supaya kita membersihkan dan mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan, kelemahan, ketidakkeupayaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala bentuk kelemahan. Bersihkan Allah daripada
sifat-sifat itu. Ini tuntutan yang pertama daripada perintah tasbih. Yang kedua, kita ambil pengajaran daripada perkataan tasbih itu. Tasbih itu juga selain daripada memberi maksud tanzih, dia juga memberi maksud taqdis. Taqdis ni apa dia? Taqdis ni memuliakan. Memuliakan. Maknanya kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan Allah Ta'ala daripada segala yang lain selain daripada Allah. Maknanya kita meletakkan Allah Ta'ala Tuhan yang tertinggi, dan dialah yang tertinggi, yang menjadi tempat pergantungan manusia dan keperluan manusia, dan tidak ada yang lebih tinggi selain daripadanya. Kalau kita berjaya letakkan Allah tinggi di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam urusan kita, maka kita telah menunaikan perintah tasbih ataupun mensucikan Allah sebagaimana dalam perkataan fasabbih. Kenapa Ustaz hilang? Ustaz mute. Ustaz mute. Mungkin ada call masuk tu. Ya, gambar pun tak ada. Betul. Minta maaf, ada call masuk. Minta maaf. Jadi yang pertama, kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, kita memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita dan kehidupan kita. Tidak ada yang lebih agung melainkan Allah Azza wa Jal. Penciptaannya, perintahnya, suruhannya dan selainnya. Yang ketiga, maksud tasbih, fasabbih bismi rabbikal azim. Tasbih dekat situ juga disebut oleh para ulama, maknanya yang ketiga selain daripada tanzih, selain daripada taqdis, ia adalah memberi kepada maksud tabri'ah. Maksud dia tabri'ah. Apa itu tabri'ah? Iaitu kita membersihkan Allah. Membersihkan Allah daripada segala bentuk kepalsuan yang disandarkan pada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Maknanya, lepas Allah Ta'ala sebut keagungan-keagungan Allah, kudrat-kudrat Allah dalam menciptakan manusia, mengeluarkan pohon dan tumbuh-tumbuhan, menurunkan air hujan dari langit, menjadikan air itu tidak semuanya masin, mengeluarkan api daripada kayu-kayu untuk keperluan dan manfaat manusia, maka Allah Ta'ala suruh kita mensucikannya. Bagaimana kita nak sucikan Allah? 3 cara. Yang pertama, mensucikan Allah Ta'ala itu adalah dengan membersihkan Allah Ta'ala daripada semua sifat-sifat yang lemah. Sifat-sifat kekurangan. Tak sepatutnya diletakkan pada Allah sifat kelemahan dan kekurangan. Seperti mana yang telah diletakkan oleh orang Quraisy
dengan mendakwa Allah tak berkuasa menghidupkan manusia kembali setelah mereka menjadi tanah ataupun tulang. Yang kedua, mengagungkan dan memuliakan Allah, meninggikan Allah. Itu cara konsep kita bertasbih. Bukan sekadar sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sahaja, tapi kita meninggikan Allah Ta'ala atas setiap sesuatu. Urusannya, perintahnya, suruhannya, larangannya, atau dan meletakkan Allah yang tertinggi dan yang termulia daripada segala yang lainnya. Tak boleh ambil Nabi, letak kemuliaan Nabi sama seperti Allah. Ambil wali, letak kemuliaan wali sama seperti Allah. Ini syirik. Sebab tu Allah Ta'ala kata, jangan mengambil sesuatu selain daripada Allah, yakni makhluk, untuk diletakkan kemuliaan dan ketinggian seperti Allah. Yang ketiga, bertasbih pada Allah tu adalah dengan cara tabri'ah, iaitu kita membersihkan segala bentuk pendustaan yang disandarkan pada Allah dan agamanya. Sebagaimana kalau kita tengok dalam ayat Quran, Allah selalu sebut Subhanallahi amma yasifun. Ataupun dalam sebagai ayat Quran Allah kata Subhanallahi amma yusyrikun. Allah kata apa? Allah bebas. Allah bebas daripada apa yang manusia sifatkan, yang dia ada anak lah, dia ada isteri lah, dia ada keturunan lah, dia beranak pinak lah. Allah kata, aku bebas daripada semua tuhmahan-tuhmahan ini. Pendustaan-pendustaan ini. Sama juga Allah sebut, Subhanallahi amma yusyrikun. Allah bebas daripada segala bentuk yang mereka cuba syirikkan aku dengan apa-apa dan sesuatu. Jadi sebab itu, ayat ini Allah menyuruh kita supaya bertasbih pada Allah, dan cara kita nak bertasbih itu adalah dengan dua cara. Yang pertama, tasbih bil qauli. Tasbih mensucikan Allah dengan perkataan, iaitu kita mengucapkan subhanallah, tak kira lah apa-apa sebarang tasbih lah, subhanallah wa bihamdihi ke, subhanallahil azim ke, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, dan seumpamanya. Tapi yang lebih besar sekali, tasbih bil qalb. Bertasbih pada Allah dengan hati, iaitu tiga cara tadi: mensucikan, meninggi dan memuliakan, dan membersihkan Allah Ta'ala daripada segala segala kesyirikan dan segala perkara yang disifatkan pada Allah yang tidak selayak baginya. Ya? Baik. Dan juga yang seterusnya, kita pergi kepada ayat 75, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa kepada kita berkenaan dengan kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Pertama sekali pada ayat 75 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat 75 dan juga ayat 76 ya. Ayat 75 dan ayat 76. Kedua ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan penurunan Al-Quran. Allah bersumpah dengan penurunan Al-Quran. Baik. Apa pengajaran daripada dua ayat ini, 75 dan 76? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang dua perkara, dua pengajaran. Yang pertama, pemeliharaan Allah Ta'ala akan Al-Quranul Karim daripada segala bentuk kekurangan dan juga pemalsuan. Sebab Allah bersumpah cara Allah turunkan Quran daripada langit, daripada Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia,
Allah Ta'ala pelihara Al-Quran itu pada waktu penurunannya daripada sebarang perkara yang ditokok tambah ataupun yang telah pun diubah suai dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat Quran yang lain, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran itu. Maksudnya bukan yang bila Allah dah turun, Allah jaga. Allah jaga Quran tu daripada sejak ia diturunkan. Bukan bila dah turun baru jaga, tak. Sejak ia bermula diturunkan, Allah pelihara Al-Quran tu sehinggalah Al-Quran itu sehinggalah Quran tu sudah pun turun. Ya. Jadi sebab itu Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Apa maksud mawaqi'in nujum? Iaitu tempat-tempat Al-Quran itu diturunkan. Menurut para ulama, tempat turun Al-Quran ni ada beberapa pendapat. Yang pertama kata, Quran ni daripada Lauh Mahfuz turun pergi ke kejap ya. Baik, daripada Lauh Mahfuz kemudian dia turun pergi ke langit dunia. Daripada langit dunia dia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan dia daripada Arash turun ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz turun ke langit dunia yang disebut sebagai Baitul Izzah. Daripada langit dunia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok penurunan Al-Quran ini dia ada beberapa tempat. Pertama, Arash pergi ke Lauh Mahfuz. Jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang turun padanya Quran. Maknanya yang pertama Arash ke Lauh Mahfuz. Itu tempat dia. Lauh Mahfuz turun daripada langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua 7 lapisan langit ni tempat turun Quran sampailah ke langit dunia, Baitul Izzah. Iaitu langit dunia bawah langit yang pertama. Daripada langit daripada langit dunia itulah turun pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini pertama Allah Taala bersumpah, pengajaran yang kita nak ambil adalah Allah menerangkan setiap tempat-tempat diturunkan padanya Al-Quran itu semuanya ia dipelihara dan dia dikawal rapi dan dijaga oleh para malaikat Allah yang diketuai oleh Jibril alaihissalam supaya syaitan tidak mampu untuk mendengar kalam Allah ataupun memasukkan sesuatu yang tidak benar pada kalam itu. Sebab kita semua maklum dalam hadis yang sahih menyebutkan ada jin yang bernama Marid yang dia ni memang selalu yastarqas sam'a. Allah kata dalam Quran dia pergi ke langit-langit untuk dia curi mendengar kalam-kalam Allah, lalu dia tokok tambah kepalsuan, kebatilan dalam apa yang dia dengar itu kepada bomoh-bomoh ataupun kepada pawang-pawang dan sebagainya, atau tukang tilik dan sebagainya. Maka sebab itu bila Quran tu turun, Allah jaga pelihara Quran. Setiap tempat Quran tu singgah dan turun, semuanya ia dikawal rapi, diselia, dikawal dengan ketat dan rapi sehingga tidak ada ruang untuk syaitan menyentuhnya, mencuri dengarnya, apatah lagi untuk menokok tambah pada ayatnya. Ya, itu yang pertama. Nak menunjukkan kesucian Al-Quran dan pemeliharaan Al-Quran daripada segala bentuk kebatilan dan kepalsuan. Kerana daripada sejak dia diturun lagi,
Allah jaga. Bukan takat bila pergi kat Nabi Muhammad SAW saja Allah jaga. Bahkan Allah juga jaga daripada Nabi Muhammad SAW sampailah kepada kita. Sampai Quran tu sampai pada kita pun Allah Ta'ala masih memeliharanya. Jadi sebab itu ulama kata Allah memelihara Quran ni dalam dua bentuk. Satu, sepanjang penurunannya. Yang kedua, iaitu setelah ia diturunkan. Ini setelah Quran tu dah lengkap turun, Allah juga pelihara Quran itu sampailah hari kiamat. Ya, sampailah hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahawasanya Quran adalah kitab yang suci, kitab Allah yang suci, yang tiada keraguan dan tiada syak padanya akan kandungannya. Ya. Baik. Jadi secara tak langsung pengajaran dekat sini menunjukkan bila Quran itu Allah pelihara, sucinya dia daripada Allah, ini menunjukkan kewajipan bagi kita sebagai orang Islam juga adalah kewajipan untuk memelihara Al-Quran. Ya, memelihara Al-Quran. Maka para ulama telah pun menggariskan kepada kita beberapa perkara cara kita memelihara Al-Quran. Yang pertama, memelihara Al-Quran itu adalah dengan mempelajarinya. Belajar Quran. Belajar tentang bacaannya, belajar tentang maknanya. Jangan berhenti belajar akan Al-Quran. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Yang kedua, cara nak memelihara Al-Quran, kena mengajarkannya. Bukan sekadar kena selalu belajar, tapi juga mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, membacanya. Ana al-laili wa atrafan nahar. Yang kita disuruh untuk membaca Quran pagi dan juga petang. Ya. Banyak tuntutan yang menyuruh kita supaya membaca Al-Quran. Dan yang keempat, cara memelihara Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Menghafal Al-Quran. Itu ikut sekadar yang termampulah. Ya, bagi siapa yang mampu, dia hafal lah berapa kadar yang dia boleh hafal. Ya. Kemudian yang kelima, memelihara Al-Quran itu adalah dengan cara seseorang itu beramal dengannya. Beramal itu dalam arti kata iaitu dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya akhlak Nabi SAW itu adalah Quran. Yang seterusnya, memelihara Al-Quran itu adalah dengan berhukum dengannya. Maknanya mesti menjadikan Quran itu sebagai sumber hukum, panduan rujukan dalam mengeluarkan hukum atau dalam menentukan sesuatu permasalahan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Ya, itu di antara. Yang seterusnya, ulama mengatakan bahawasanya memelihara Al-Quran itu adalah dengan menyebarkannya dan berdakwah dengannya. Iaitu kita sebarkan Quran, bagi orang tahu apa kandungan Quran, apa isi kandungan Quran, kita sebarkan dia. Sama ada sebarkan dia tu dengan wakaf ke, dengan cetakan ke, ataupun dengan dakwah. Kerana itu saja cara kita nak memelihara Al-Quran, supaya bila orang mengenal akan Al-Quran, maka Quran itu terpelihara daripada terpeliharanya ia dengan Allah SWT menunjukkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Baik. Kemudian, ayat ini juga, selain pada Allah bersumpah dengan tempat turun, kemuliaan tempat turun Quran, ayat ini juga memberi maksud pengajarannya adalah Allah nak menyatakan iaitu mengenai iaitu Allah Ta'ala nak menyatakan berkenaan dengan Quran ini diturunkan secara munajjaman, berperingkat-peringkat.
Allah tak turunkan kepada Nabi SAW secara sekaligus sebuah kitab 30 juzuk, tak. Sebagaimana Allah pernah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi untuk Quran, Allah Ta'ala turunkan ia secara berperingkat-peringkat. Itu juga maksud mawaqi'in nujum. Dan Allah kata, laqasamun, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW itu. Baik. Apa pengajaran kat sini? Bila Allah bersumpah, satu, kesucian Quran tu tempat turunnya semua dipelihara. Kerana nak bagi tahu Allah jaga Quran ni. Dan Quran ni takkan rosak. Dan dia tidak akan dapat dipalsukan walaupun orang cuba untuk masukkan sampai kiamat. Yang kedua, Allah bersumpah kerana macam mana Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ya, secara berperingkat-peringkat. Kenapa Allah tak turunkan secara sekaligus? Allah bahkan bersumpah dengan kehebatan Quran tu kerana dia diturunkan secara beransur-ansur. Maka di sinilah pengajaran yang nak memberi kepada kita, iaitu bagaimana Allah Ta'ala nak menyatakan mengenai yang disebutkan sebagai keistimewaan pendidikan di dalam penurunan Al-Quranul Karim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran yang turun secara beransur-ansur ni kerana Allah Ta'ala nak memberitahu tentang keistimewaan pendidikan Al-Quran itu yang diturunkan secara berperingkat-peringkat atau beransur-ansur kepada Nabi SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu ciri keistimewaan tentang pendidikan Al-Quran. Baik, apakah keistimewaannya? Pertama, nak menunjukkan kepada kita dalam ayat Quran sendiri, kalau siapa baca, Allah kata, laula nuzila alaihi al-Quranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Dalam surah Al-Furqan Allah kata, orang kafir itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kalau betul lah Quran ni benar, kenapa Allah tak turunkan Quran ini sekaligus? Ni kata dakwaan orang-orang Yahudi, dakwaan orang-orang Kristian yang mempersoalkan kebenaran Al-Quran. Dia kata kenapa Quran ni tak macam kitab-kitab Nabi lain? Kalau betul dia daripada Tuhan, kenapa tak turun satu kitab? Ya. Padahal Quran turun secara beransur-ansur lah, lebih menunjukkan Quran tu daripada Allah. Sebab Nabi SAW tidak mampu. Sebab Quran ni dia turun mengikut peristiwa-peristiwa dan keperluan-keperluan. Jadi bila berlaku satu peristiwa, sahabat tanya kat Nabi SAW, Nabi tak boleh jawab. Sampailah ayat Quran turun. Maka itu jelas menunjukkan yang Nabi SAW tidak mereka Quran. Nabi tidak mencipta Quran. Nabi SAW tidak mengada-adakan Quran. Ya, sebab ia turun sesuai dengan keadaan yang terjadi dan sesuai kepada keperluan tertentu sewaktu ayat Quran itu diturunkan. Maka dia lebih jelas menunjukkan keabsahan dan ketulinan Quran, terpeliharanya Quran itu daripada sebarang campur tangan manusia, ya, terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Berbanding kalau Quran itu turun sebuah kitab, mungkin orang boleh persoalkan macam mana Nabi SAW yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, boleh menulis sebuah Quran. Ya, jadi sebab tu Allah turunkan ia secara berperingkat-peringkat. Yang pertama adalah untuk membuktikan, mengesahkan Quran itu daripada Allah dan kalam Allah yang sebenarnya. Nombor dua kata Allah, linuthabbita bihi fuadak. Quran ni Allah turunkan secara beransur-ansur adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud menguatkan hati? Bila Allah turunkan Quran ni beransur-ansur, ia memberi isyarat bahawasanya
Al-Quran ini bila dia turun sikit-sikit, bila turun je, Nabi menghafalnya. Pertama, memudahkan hafalan. Sahabat boleh hafal sikit-sikit, hafal ayat sikit-sikit turun. Lama sikit bila dah ingat ayat tu, turun pula ayat lain. Diorang boleh hafal lagi. Ini cara proses Allah nak menjaga dan memelihara Quran. Sebab Allah jadikan Quran itu mudah untuk dihafal kerana Allah turunkan dia berperingkat-peringkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah turunkan Quran itu secara berperingkat-peringkat supaya memudahkan para sahabat memahami setiap asbab nuzul, sebab turun, dan dapat memahami dengan tepat akan maksud Al-Quran itu supaya tak disalah tafsirkan. Sebab ayat Quran ini turun berdasarkan peristiwa, berdasarkan keperluan yang tertentu. Jadi sahabat tahu macam mana nak letakkan ayat ini dengan maksud yang tepat, maksud yang betul, sesuai dengan sebab penurunannya, sesuai dengan tujuannya. Ini untuk mengelakkan seperti mana yang berlaku kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara, di mana mereka menafsirkan kitab-kitab mereka di luar daripada konteks. Mereka tafsirkan ayat-ayat kitab mereka dengan tafsiran yang salah, tafsiran yang tidak tepat, tafsiran yang mengikut aliran nafsu mereka. Maka Allah nak jaga Quran. Menjaga Quran ni dalam dua bentuk. Satu, nak jaga teks Al-Quran tu. Teks Al-Quran tu. Bahasa Quran tu sendiri. Nombor dua, nak jaga makna Al-Quran. Nak jaga makna Al-Quran tu supaya tak disalah tafsirkan. Seperti mana yang pernah berlaku kepada kitab-kitab Samawi yang dulu. Zabur, Taurat, Injil. Walaupun ada sebahagian teksnya masih kekal, tapi ada yang disalah tafsirkan maksud teksnya itu kepada maksud yang lain. Ya? Jadi sebab itu Allah nak jaga. Bukan sekadar nak jaga teks Al-Quran, tapi Allah Ta'ala juga nak memelihara tafsiran Al-Quran itu supaya tafsiran yang betul, makna yang tepat dan sebagainya. Yang seterusnya, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan penurunan Al-Quran itu secara berperingkat? Antaranya adalah membantu supaya umat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi dapat beramal dengan Quran. Bukan sekadar dapat hafal, dapat faham, tapi dapat beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Maksudnya sebelum ayat lain turun, mereka dah amal dah ayat tu. Turun pula ayat lain, diorang amal balik. Turun pula ayat lain, amal balik. Tidak seperti ahli kitab. Bila turun sebuah kitab, Nabi mereka ajar, mereka membacanya, mereka mengetahuinya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Itu yang menyebabkan mereka merosakkan agama mereka, sebagaimana Allah kata dalam Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan, mengajar manusia akan kitab, tapi kamu sendiri meninggalkan beramal akan kandungan kitab itu. Ya, baik. Maka dekat sini menunjukkan pengajaran dia apa. Kenapa Allah turunkan Quran itu secara berperingkat? Kerana tiga objektif utama. Yang pertama, nak menyuruh kita supaya faham Quran. Bukan sekadar baca, faham. Sebab tu ayat tu Allah turunkan sikit-sikit sesuai dengan masa-masa dan zaman-zaman dan keperluannya, supaya bukan sahabat boleh hafal saja dan boleh baca tapi tak faham, bahkan mereka dapat faham ayat Quran itu dengan kefahaman yang betul. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tak tadabbur Quran? Apa tujuan tadabbur? Untuk faham ayat Al-Quran. Yang kedua, tujuan utama Allah bersumpah dengan penurunan Al-Quran secara beransur ni adalah supaya kita amalkan Quran. Bukan sekadar faham, tapi praktis. Buat, implement. Kita kena apply. Kita kena laksanakan. Barulah kita telah pun beriman dengan Al-Quran itu. Bila kita mengerjakannya, kita melaksanakan apa yang ada dalam suruhannya, perintahnya dan sebagainya. Ya, itu yang kedua.
yang menunjukkan kepada kita hikmah kenapa Allah bersumpah dengan penurunan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Yang ketiga, nak menunjukkan kepada kita pengajaran dia. Satu, nak suruh kita faham Quran. Dua, nak suruh kita beramal dengan Quran, baik beramal dengan hukum dia ke, perintah dia dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, pengajaran dia adalah untuk menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang apa kita panggil? Disebut sebagai ciri-ciri keistimewaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang meraihkan apa kita panggil tadarruj. Tadarruj ini maknanya adalah meraihkan sesuatu perkara itu dengan secara peringkat-peringkat, tidak secara drastik. Inilah keanjalan atau keluasan atau rahmat yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada 3 perkara kenapa Allah bersumpah dengan penurunan Quran secara berperingkat-peringkat. Pertama, nak suruh kita faham Quran. Kedua, nak suruh kita amal dengan Quran. Yang ketiga, nak menunjukkan bagaimana keistimewaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meraihkan keanjalan ataupun keluasan dalam melaksanakan sesuatu perkara itu dengan secara berperingkat dan tidak dengan secara drastik atau tidak secara yang membebankan atau yang memberatkan, ya. Sebab itulah kita tengok Quran tu sendiri ada 2 fasa utama. Satu fasa Mekah 13 tahun, satu lagi fasa Madinah 10 tahun. Quran tu sendiri pun Allah turunkan di 2 tempat negeri yang berbeza. Bahkan ayat, konteks ayatnya, bahasa ayatnya juga berbeza. Bahasa surah dalam Mekah ni lebih tinggi berbanding surah bahasa di Madinah, ya. Kenapa? Disebabkan kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan di mana keutamaan, di mana kepentingan dalam kita nak beramal dengan agama ni. Itu yang kita sebut perkara ketiga tu, pengajaran itu keanjalan dan keutamaan syariat Nabi Muhammad SAW dalam kita nak beramal dengan Quran ni. Kalau kita nak beramal dengan Quran ni, Quran ajar kita mana prioriti dia, mana keutamaan dia. Keutamaan dia, kita beramal dengan apa yang diturunkan di Mekah dulu. Sebab 13 tahun ayat Quran turun tu untuk mendidik ataupun membina 3 perkara. Satu, akidah manusia, kepercayaan manusia, keimanan manusia. Nak bina yang tu dulu, iman mereka dulu. Supaya mereka percaya Allah Esa, percaya hari akhirat, percaya syurga, percaya neraka. Bila iman mereka dah utuh, dah kuat, barulah kalau kita bagi apa-apa arahan, suruhan, mereka akan laksanakan dengan mudah sebab keimanan dan keyakinan mereka sudah betul. Yang kedua, Allah turunkan berperingkat tu, iaitu Allah tekankan tentang soal. Selepas daripada soal iman dan akidah dan tauhid, Allah tekankan tentang soal yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Sebab tu banyak surah-surah Mekah ni berkaitan dengan adab dan akhlak. Dia tak cerita pasal semayang lagi. Dia cerita tentang tak boleh cerita tentang buat baik pada mak ayah, buat baik pada anak yatim, buat baik pada orang fakir miskin. Itu semua ayat-ayat Mekah. Benda basic supaya manusia tahu dulu. Benda-benda ni, kebajikan-kebajikan ni tak boleh diabaikan. Hablum minan nas ni tak boleh diabaikan. Lepas tu yang ketiga, di Mekah juga Allah Ta'ala turunkan berkenaan dengan had-had batasan. Ya, Allah turunkan mengenai perkara-perkara asas dalam agama. Perkara asas dalam agama, iaitu Allah Ta'ala turunkan pengharaman judi, pengharaman zina, ya, dan seumpama dengannya. Lepas tu baru masuk fasa Madinah, baru Allah Ta'ala syariatkan ibadat solat,
ibadat zakat, puasa dan seumpama dengannya. Maka itulah hikmah kenapa Allah Ta'ala bersumpah pada ayat 75 dan 76 berkenaan dengan apa ni? Sebab penurunan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Itu yang kita dapat ambil pengajaran daripada ayat 75 dan 76.
Assalamualaikum. Ustaz dah habis ke? Senyap je ni. Tiba-tiba putus kan? Ha, tu mungkin dia macam dah keluar dah Ustaz. Ustaz dah keluar ha. Dah tak ada dah. Tak tahu dia nak Berasa masuk mas- balik ke tak. Rasa Dah habis. macam Ter Dah lah, habis macam bateri terkeluar tu. lah. Selalu Ha? habis bateri. Selalu bateri habis. Itulah. Kena tunggu sampai 5.30 lah. 3.30 lah agaknya kot. Try tunggu sekejap. Sampai Tengah- 3.30. Minit lagi. Tengah rancak dengar tadi. Itulah tiba-tiba mungkin bateri habis mungkin lah. Habis lalu Ustaz macam tu. Tak kat luar kot. Mungkin lah juga. Kadang-kadang tengah driving kan. Tunggu sekejap lah. Kita tunggu sekejap.
Okey dahnya, agaknya Ustaz tak masuk dah ni. Assalamualaikum semua.